baginda lantas menitahkan bahawa bahasa Melayu itu ada talian rohnya dengan adab, dengan tertib serta etika bangsa. Pada hemat saya, baginda cuba menautkan antara bahasa dengan budi, yakni intisari kehidupan halus, molek pemikiran tinggi dan harmonis orang Melayu yang sekarang sudah tidak tampak lagi. Hadirin, setelah menitah maklumkan bahawa bahasa Melayu itu berkaitan rapat dengan kuasa politik dan kuasa ekonomi, baginda lantas pula menyeru supaya kita jangan melupai 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Terpapar di sini, yang ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu pada tanggal 5 Ogos 1957. 3 minggu sebelum peristiaran kemerdekaan Semenanjung Tanah Melayu. Perkataan Semenanjung Tanah Melayu pun sudah tidak ada. Apakah orang Melayu setuju? Tidak pernah kita dengar. Baginda menganjurkan agar kita jangan sampai tulah, justru patuhilah wasiat diraja itu. Dan yang nombor 6-nya kita bincang hari ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, harus diterima pengertian bahawa wacana kita pada pagi ini adalah langkah berterusan kepada pengisian wasiat nombor 6 dalam peristiharan diraja tahun 57 itu. Sudah hadirin akan dapat melihat wasiat nombor 6 dan lain-lain amanat diraja itu dipaparkan. Wasiat itu menyatakan, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Walaupun Tuanku Nazrin tidak menitahkan satu persatu langkah-langkah yang perlu diambil yang berkaitan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai tunjang jiwa bangsa, wacana ini perlu terus cuba menjawab, lepas ini apa? Lepas ini apa? Setiap yang bernama Melayu, setiap yang bernama anggota UMNO, anggota PAS, anggota PTR, parti-parti politik bertanggung jawab untuk bangsa Melayu itu sendiri. Tapi seolah-olah ini ucapan di Perhimpunan Agung. Memang ini Perhimpunan Agung lebih agung daripada yang lain-lain. Hanya kepada utusan, gapena, badan-badan yang memberi tumpuan kepada projek penting ini. Lepas ini apa? Selepas ini apa yang wajib kita buat oleh kerajaan, oleh rakyat bersangkutan? Sebab kita diberi hanya 20 minit. Adakah memadai setakat mengatakan bahawa bahasa Melayu itu ingin disangsikan lagi kerana ia telah menjadi bab perlembagaan Malaysia di bawah perkara 152? Bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan di bawah Akta Bahasa Kebangsaan 1967, begitu juga segala perkara yang wajib disisihkan dengan status rasminya. Kita pun berasa senang. Rang undang-undang dan akta di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri menjadi sahih hanya dengan versi bahasa kebangsaan. Proceeding dalam mahkamah boleh dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sampai hari ini. Untuk makluman kita, pada tahun 2016, 549 kes di mahkamah dihakimkan dengan bahasa Melayu, berbanding 1483 jumlah keseluruhan. Dengan lain perkataan, 73% adalah menjadi kenyataan capaian pada tahun ini. Semua kes yang dibicarakan di mahkamah dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah. Tetapi bahasa Inggeris masih menjadi bahasa penghulunya
dalam mahkamah. Menerusi pertemuan saya dengan Ketua Hakim Negara baru-baru ini, telah diajukan supaya laporan kes tanah air hendaklah dalam bahasa kebangsaan. Sekarang tidak ada laporan dalam bahasa kebangsaan. Mahkamah yang setinggi dan sebesar itu, laporan semua dalam bahasa Inggeris. Saudara-saudari, Section 10, mari kita lihat, aksaranya ialah aksara Arab. Dan section-section di mana Perdana Menteri boleh membuat arahan hanya satu, yaitu Section 11, Akta Bahasa Kebangsaan. Wacana ini harus menerima suatu hakikat yang agak mendukacitakan. Selepas 57 tahun, kita masih berwacana. Kita masih berbahasa dan mengeluarkan rintihan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sepatutnya BM sudah jadi bahasa ilmu lama. Ia sepatutnya sudah jadi bahasa perdagangan lama sudah. Dan ia sepatutnya kental sebagai bahasa perhubungan tulen tanpa diganggu-gugat oleh keangganan dan keengganan yang lain. Kuasa Perdana Menteri di bawah Section 11 Akta Bahasa Kebangsaan seharusnya bukan setakat mengarahkan, menukar bahasa borang, bahasa Inggeris kepada borang bahasa Melayu, tetapi perlu sebagai melaksanakan titah diraja Seri Paduka yang di Pertuan Agong, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, yakni bahasa ilmu pertama, kedua bahasa perdagangan, dan ketiga bahasa perhubungan Malaysia. Bab itu tidak ada dibuat di bawah Section 11. Apa yang saya cuba maklumkan ialah, dan saya memohon beliau minggu lalu, supaya Section 11 itu ditambah lagi dan diberi kuasa kepada Perdana Menteri mengarahkan, sebagaimana beliau boleh mengarahkan menukar bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu dalam borang, beliau boleh mengarahkan jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan perhubungan. Kalau itu ada, maka lebih mudah bagi kerajaan membuat arahan yang jelas, dan dengan meminda Section 11 ABK ini sekaligus nasib Pak Malang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan bertukar kepada status tersohor yang lebih tinggi. Saya percaya Saudari Fadiah akan mengulas ini, tetapi sekarang fokus perundangannya di situ harus kita sebutkan. Perak dipakai, suasa dibela, gerak dah sampai, masa dah tiba. Masanya dah tiba bagi PM kita diberi kuasa mengarahkan di bawah Section 11 ABK supaya bahasa Melayu jadi bahasa pengantar ketiga-tiga fungsi seperti yang disebutkan tadi. Kuasa kepada PM membuat apa-apa arahan pentadbiran yang lain memang kita tunggu, tetapi memfokuskan pandangan kita kepada Section 11 tadi jarang dibuat orang. Saya pernah menganjurkan ini semasa PM Tun Dr. Mahathir menjadi ketua kita, juga tidak berjaya saya. Apakah sekali ini kita berjaya? Sama-samalah kita lihat, oleh kerana ada cantuman tentang perkataan-perkataan itu dengan apa yang akan kita sebut selepas ini. Ini termasuklah mengarahkan supaya semua nama jalan, nama taman perumahan, pergedungan dan sebagainya mengandungi intisari budaya Malaysia, bukan igawan seperti Country Heights, UK Heights, Precinct, Boulevards, Riverside, Sterling Terrace, dan apa yang dinamakan St. Petersburg. Saya menuntut maaf untuk tadinya, sebab memang hari-hari saya nampak ni. Tapi bangunan tu besar benar.
Siapalah yang meluluskannya?